Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian ya. Hari ini ya kita akan membuat ulang kaji SPM bab 6 ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, kita akan lihat sepintas lalu dan saya akan beri formula cara untuk kamu mengingat fakta-fakta bagi persediaan menghadapi SPM nanti. Okey, sebelum itu kita akan lihat peta konsep bagi bab 6. Okey, perkembangan pengaruh komunis di negara kita berlaku sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. Komunis melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan mengugat kestabilan politik. Matlamat komunis adalah untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Namun begitu, British berjaya menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama membenteras ancaman komunis. Zaman darurat telah membawa pelbagai kesan kepada politik, ekonomi dan sosial di negara kita. Ya, kita lihat ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, peta konsep bagi bab 6, apakah yang akan dibincangkan di dalam bab 6? Ya, dalam bab 6, ya sepintas lalu ini saya nyatakan pada kamu ya, 6.1 ya membincangkan tentang kemasukan pengaruh komunis ke negara kita. Ya, 6.2 ancaman komunis di negara kita. 6.3 usaha menangani ancaman komunis dan 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, suka untuk saya ingatkan di sini pada masa ini negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa ini negara kita masih lagi di bawah jajahan British. Ya, peristiwa ini berlaku pada tahun 1948 hingga 1960. Ya. Jadi itu adalah latar masa bagi bab 6. Okey. Okey, kita akan lihat 6.1 kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Okey, komunis ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx. Ya, cuba kamu lihat gambar di sini ya. Ini adalah Karl Marx ya. Fahaman komunis ya, fahaman komunis diasaskan oleh Karl Marx ya. Okey, kemasukan komunis ke Tanah Melayu ya, ke Persekutuan Tanah Melayu ya pada masa itu ya, kamu lihat dibawa ya daripada China ya dan juga ya daripada Indonesia. Kemudian ya apabila kemasukan pengaruh komunis dari China, kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia, maka berlakulah penubuhan Parti Komunis Melaya ya di Tanah Melayu. Kita ada penubuhan Parti Komunis Melaya di Tanah Melayu. Dan ingat ya, ia pengaruh daripada mana? Kemasukannya adalah daripada negara China dan juga Indonesia. Ya, hari ini cikgu terangkan secara simple saja. Ya. Kamu boleh buat bacaan. Ini untuk mengingati ya, mengingati. Okey. Ya, saya harap kamu boleh lihat ya, ini Parti Komunis Indonesia, ini adalah Parti Komunis China, ya, ini adalah Parti Komunis Malaya. Ya, pengaruhnya datang daripada China, Indonesia, ya, dan akhirnya tertubuhlah Parti Komunis Melaya. Okey. Okey, gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Calcutta, India. Ya, persidangan Kongres Belia Asia berlangsung pada 19 Februari 1948 hingga 25 Februari 1948. Manakala persidangan Parti Komunis India diadakan pada bulan Mac 1948. PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. Dalam persidangan tersebut, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikutan daripada itu, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM iaitu Parti Komunis Melaya telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Maksudnya ya, Parti Komunis Melaya ini ingin menubuhkan sebuah republik ya, sebuah negara baru iaitu menggantikan Persekutuan Tanah Melayu menjadi Republik Komunis di Tanah Melayu ya. Tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan
darurat. Ya, PKM meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan kemudahan serta mengancam keselamatan rakyat. Okey, jadi kita lihat ini yang dibincangkan di dalam 6.2. Ancaman komunis di negara kita. Okey. Akibatnya kita lihat berlakulah pengisytiharan darurat. Kenapa komunis mengancam negara kita? Kerana dia nak tubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu. Dia nak jadikan Tanah Melayu ini sebagai Republik Komunis. Jadi kita lihat kerajaan British pada masa itu telah mengisytiharkan darurat bermula pada tahun 1948. Okey. Jadi kita lihat apakah peristiwa, apakah yang berlaku, apakah bentuk ancaman di dalam darurat ini, ataupun apakah bentuk ancaman komunis di negara kita sehingga mengakibatkan pengisytiharan darurat. Okey, cikgu telah buat satu formula, kamu lihat kita ambil daripada perkataan pengisytiharan. Di situ kita bangunkan bentuk-bentuk ancaman yang dilakukan oleh komunis. Pertama sekali kita ambil E. E itu adalah melumpuhkan ekonomi. Komunis telah mengancam negara kita dengan melumpuhkan ekonomi. Kemudian yang kedua, dia telah merosakkan infrastruktur Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian kita lihat dia telah mengancam, memberi ancaman kepada keselamatan rakyat. Kemudian dia juga telah memberi ancaman kepada pasukan keselamatan. Jadi inilah formula dia. Kamu boleh ingat, cuba ingat, cikgu telah susun. Ancaman komunis di negara kita mengakibatkan pengisytiharan darurat. So kita ambil daripada perkataan pengisytiharan tu, kita ambil huruf-huruf tertentu. Ingat kita ambil E. E untuk apa? Ekonomi. Komunis telah melumpuhkan ekonomi. I merosakkan kemudahan infrastruktur. Kemudian A yang pertama ancaman kepada keselamatan rakyat, dan juga A yang kedua ancaman kepada pasukan tentera. Okey, ini adalah formula untuk ancaman komunis di negara kita. Okey, ini adalah penerangan formula. Penerangan formula. Formula itu dia akan menjadi fakta. Cuba kamu lihat. Formula dia adalah pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat ini adalah formula untuk ancaman komunis di negara kita, di negara Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Ingat, pengisytiharan darurat adalah isi kepada ancaman komunis di negara kita. Okey, kita lihat, kita ambil P tadi. P melumpuhkan ekonomi. Fakta dia melumpuhkan ekonomi. Cuba kamu lihat, ini formula. Ini adalah fakta, di bahagian atas fakta. Ini adalah huraian dan juga contoh. Okey. Kita lihat, apa yang dibuat oleh komunis dia melumpuhkan ekonomi British menyerang 80 lombong biji timah antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dia merosakkan pokok getah, kilang, estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Jadi dia melumpuhkan ekonomi British. Jadi dia membuat huru-hara. Kemudian yang seterusnya kita lihat merosakkan infrastruktur. Apa yang dibuat? Mengebom, merosak dan mengalihkan landasan kereta api. Kemudian mensabotaj kemudahan telefon, telegram serta merosakkan paip air. Kamu lihat dia merosakkan semua ini kemudahan. Ini adalah kemudahan awam. Dia menyusahkan rakyat. Itu adalah tujuan dia. Tujuan mereka adalah untuk mensabotaj. Lagi apakah bentuk ancaman yang dilakukan oleh komunis? Kita lihat.
A. Ancaman. Ancaman kepada keselamatan rakyat. Okey. Apa yang dibuat? Mereka menggugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, mencolik, merampas, membakar harta benda, membunuh penduduk yang enggan bekerjasama dengan Parti Komunis Melaya. Ya, mereka membuat huru-hara. Okey. Kemudian kita lihat ancaman ini adalah ancaman kepada rakyat. Kemudian yang seterusnya ya, A yang seterusnya adalah ancaman kepada pasukan keselamatan. Ancaman kepada pasukan keselamatan. Kita lihat PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Ya. Antara balai polis yang diserang dalam peristiwa sejarah adalah balai polis Bukit Kepong. Ya. Dia membunuh ya semua ya, tak kira lah lelaki perempuan ya, semua dibunuh ya. Kemudian mereka mencetuskan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Itu timbulkan huru-hara ya, dia buat kekacauan. Apa saja mereka buat yang mereka bunuh, mereka bakar ya. Apa saja ya. Dari sudut ekonomi ya, kemudahan awam, kemudian mereka mengancam rakyat dan juga mereka mengancam pasukan keselamatan ya, kerana tidak memberi kerjasama dengan Parti Komunis Melaya. Ya, mereka cuba menyampaikan ideologi ya, Parti Komunis Melaya ini mahu membentuk ya negara Republik Komunis di Persekutuan Tanah Melayu, tetapi ya penduduk di Persekutuan Tanah Melayu menolak fahaman komunis. Okey, saya harap ini boleh membantu kamu ya. Okey, kita lihat bahan rangsangan ya. Okey, ancaman komunis di negara kita. Okey. Kamu perhatikan gambar-gambar ni tadi ya. Okey. Ini adalah bentuk ya ancaman yang dilakukan. Okey, kadang-kadang ya dalam soalan SPM kadang-kadang dia meletakkan gambar. Berdasarkan gambar itu ya, kamu cuba menganalisa lah gambar-gambar tersebut ya. Okey, dan kamu tulislah apa yang kamu tahu. Tetapi tadi cikgu sudah bagikan formula ya, mungkin kamu sudah tahu, tetapi kalau kamu lupa kamu boleh lihat ya. Kamu tengok ya, ini ya, dia membunuh ya, membakar ya, kemudian merosakkan, cuba kamu lihat, merosakkan pokok getah ya, membakar kemudahan awam, ya, merosakkan jalan kereta api ya. Kenapa dia merosakkan jalan kereta api? Kenapa mereka merosakkan landasan kereta api ya, untuk mensabotaj ekonomi British ya, kerana ya kereta api merupakan pengangkutan utama membawa ya bahan-bahan dagangan British ya. Okey. Ya, lihat kekejaman yang dilakukan oleh komunis ya, kamu lihat ya, dia bunuh ya, dia bakar ladang getah ya. Ya, ni kemudahan ya, ladang getah dibakar, sekolah dibakar ya. Ni kamu lihat tugu negara ya diletupkan oleh komunis ya. Okey, ini adalah perbuatan huru-hara ya, ancaman komunis ya. Ancaman komunis. Okey. Sekarang ni kita lihat 6.3, usaha menangani ancaman komunis. Oleh kerana tadi ya kita lihat ancaman komunis ya, komunis telah mengancam keselamatan negara ya, dia telah melumpuhkan ekonomi ya, merosakkan kemudahan awam ya, mengancam keselamatan rakyat, mengancam keselamatan pasukan keselamatan ya. Dan kita lihat perkara ini menjadi perkara yang sangat serius, dia telah menimbulkan huru-hara dalam Persekutuan Tanah Melayu ya. Maka ya kita lihat beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani ancaman komunis. Apakah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada masa itu ya? Cara untuk tangani. Ya, kita lihat cara untuk tangani apa? Tangani komunis. Cara untuk tangani komunis. Ya. Jadi formula dia adalah komunis. Ya. Kita tangani komunis dengan formula komunis. Okey, apakah itu ya? Cikgu susun ini supaya mudah kamu ingat. Cikgu guna perkataan komunis, kemudian cikgu sesuaikan dengan isi yang terdapat dalam usaha menangani komunis ya. Okey. Jadi ya, K adalah kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Dan kamu boleh juga letak di situ kempen
K juga untuk kampung baru. Okey. Kemudian O, operasi pasukan keselamatan. Okey, pasukan keselamatan telah melakukan operasi untuk membenteras komunis. Okey, M, memujuk, ya. Kerajaan telah memujuk ataupun menawar, ya, menawar pengampunan kepada anggota PKM. Okey. Kemudian U, penguatkuasaan undang-undang darurat, ya. N, say no to PKM ataupun mengharamkan PKM. Okey, nanti kita akan kupas satu persatu. I, pengenalan IC, identity card ataupun penghasilan kad pengenalan. Ingat, I adalah IC, ya, identity card, ya, dalam bahasa Inggeris iaitu penghasilan kad pengenalan. Kemudian kita lihat S, perang saraf. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani komunis. Formula dia adalah komunis. Komunis untuk tangani komunis. Formula komunis untuk tangani komunis. Ini formula komunis untuk tangani komunis. Okey. Penerangan formula. Okey. Formula dia adalah komunis. Okey. Fakta. Okey, K untuk kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Dan kamu boleh tambah juga kampung baru. Ya, kampung baru itu di bawah rancangan Bridge, ya. Okey. O, operasi pasukan keselamatan. M, memujuk. Memujuk, ya, dengan memberi tawaran pengampunan kepada anggota PKM. U, penguatkuasa undang-undang darurat. N, no to PKM ataupun mengharamkan PKM. IC, ya, pengenalan, ya, ataupun penghasilan kad pengenalan, ya. Okey, S adalah perang saraf. S, perang saraf. Okey, kita lihat huraian. Huraian ataupun contoh, ya. Okey, kita lihat kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey, kita lihat di sini, ya, kita lihat penduduk berbilang bangsa di Persekutuan Tanah Melayu, di Tanah Melayu pada masa ini, ya, apabila komunis mula mengganas, ya, menyebabkan ramai kematian dan sebagainya, kita lihat penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftar diri, ya, secara sukarela untuk menjadi sukarelawan. Ya, untuk menjadi sukarelawan, untuk sukarelawan ni kerjanya untuk apa, ya? Untuk membenteras, ya, keganasan komunis. Ya, sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional. Ya, maka, ya, kita lihat mereka membentuklah, ya, pasukan keselamatan Home Guard. Ya, Home Guard ini, ya, kita lihat ialah pasukan pengawal kampung. Mereka ni biasanya mengawal kampung. Ya, tugas mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Ya, anggotanya diberikan latihan ketenteraan dengan mengawal kampung dan juga pekan. Pada bulan Julai 1951 terdapat sejumlah 79,000 Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Ini secara detail lah, ya. Tetapi kalau dalam SPM kamu jawab simple saja macam ini, ya, kamu boleh, ya, letaklah penanda wacana, ya, yang menunjukkan huraian dan juga contoh. Kamu sudah boleh dapat markah. Okey. Jangan bimbang, ya. Okey. Cikgu cuba permudahkan. Okey, kemudian kita lihat O adalah operasi pasukan keselamatan. Di mana, ya, kita lihat untuk menangani, ya, untuk menangani masalah ancaman komunis ini, ya, kita lihat British telah menubuhkan pasukan, polis, tentera dan juga sukarelawan untuk membenteras kegiatan komunis. Ya, kamu boleh berilah contoh, ya. Kita ada contoh polis cawangan khas, ya, polis hutan, polis wanita, kita ada pasukan tentera pula, kita ada pasukan tentera askar tentera Melayu, ya, pasukan askar Commonwealth, ya, kemudian kita ada Sarawak Ranger, kemudian sukarelawan, kita ada sukarelawan yang tadi cikgu sebut tadilah Home Guard, ya, Home Guard. Ya, sama-sama, ya, kita membenteras, ya, menangani ancaman komunis. Okey, kemudian, ya, selain daripada itu, ya, mereka menggunakan, ya, kerajaan
menggunakan cara tawaran, kita kata memujuk, memujuk siapa? Anggota Parti Komunis Melayu dengan menawarkan pengampunan. Pengampunan ni ditawarkan kepada Parti Komunis Melayu, anggota Parti Komunis Melayu melalui apa? Melalui Radio Melaya, yang menyiarkan syarat tawaran pengampunan, ataupun mereka tampal poster, poster ditampalkan di tempat-tempat tertentu, supaya ahli Parti Komunis Melayu ni boleh baca, dan mungkin mereka boleh maksud saya menerima syarat ini, Okey. Selain itu, penyebaran risalah dilakukan dengan pelbagai cara, termasuklah melalui pengangkutan udara. Pengangkutan udara ni maksudnya kapal terbang akan melintasi hutan, kemudian dia menyebarkan risalah-risalah ini di dalam bahasa Melayu, Cina dan juga India. Tujuan dia memberi kesedaran memberi tawaran dan juga kesedaran kepada Parti Komunis Melayu ini untuk menyerah diri. Okey. Kemudian kita lihat U tadi, U, penguatkuasaan undang-undang darurat. Apakah undang-undang darurat ini? Kita lihat undang-undang ini, dia mengetatkan undang-undang senjata api. Okey, untuk pengetahuan kamu, Okey. Penguatkuasaan undang-undang darurat ini dibuat oleh British, antara tindakan yang diambil termasuklah kita lihat mengetatkan undang-undang senjata api, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis, menahan sesiapa sahaja yang disyaki yang terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan, kemudian kita lihat mereka juga menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, kampung baru tadilah, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru, dan memindahkan serta menempatkan penduduk di kampung baru tadi untuk mengawal pergerakan komunis. Okey, kemudian kita lihat N. N adalah no to PKM. Maksudnya mengharamkan PKM. Apa huraian dia? Mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal. Kemudian untuk selain itu kita lihat untuk mengharamkan PKM, kita lihat ada kerajaan juga telah membuat rundingan baling yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, di mana Tengku Abdul Rahman telah bertemu dengan Jinping di mana di Kedah, di Baling Kedah. Baling ini adalah Kedah. Okey, itu siapa Jinping ni? Dia adalah ketua PKM untuk meminta mereka menyerah diri dan membatalkan Parti Komunis Melayu, tetapi tidak berjaya. Kemudian kita lihat untuk mengharamkan PKM juga atau untuk melumpuhkan PKM juga, rancangan bridge dibuat, di mana rancangan ini cuba memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen. Okey, apa itu Min Yuen? Min Yuen ini mereka ini adalah golongan ataupun Min Yuen ini di satu organisasi massa ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang untuk diberi kepada komunis. Min Yuen juga mereka ini juga melakukan peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, melakukan perisikan dan sabotaj, merekrut ahli baru serta membantu dalam menjalankan kegiatan politik. Politik apa? Politik komunis ni lah. Min Yuen beroperasi pada sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Maksudnya mereka ini ibarat macam api dalam sekam lah. Dalam kalangan rakyat biasa orang tak kenal mereka, tetapi mereka ini menjadi tali barut kepada komunis, memberi bekalan kepada komunis, parti komunis, askar-askar komunis, tentera komunis. Okey. Kemudian kita lihat IC, pengenalan IC, penghasilan kad pengenalan. Kerajaan telah memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan. Okey, ini diperkenalkan, IC diperkenalkan. Ingat, IC itu adalah kad pengenalan. Di bawah undang-undang darurat, kerajaan telah memperkenalkan
sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai 1948 bagi mengawal pergerakan penduduk. IC ini dibuat supaya untuk mengenal pasti. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Di bawah peraturan tersebut, setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Jadi dengan cara inilah mereka boleh kawal pergerakan komunis. Jadi orang yang tidak ada kad pengenalan bermaksudnya mereka itu adalah ahli parti komunis. Okey. Kemudian kita lihat S. S adalah perang saraf. Okey. Perang saraf juga telah dilancarkan. Apa maksud perang saraf ini Okey, perang saraf ialah rancangan Perang saraf ini adalah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Memenangi hati dan fikiran rakyat. Bagaimana cara dia kita lihat. Pada tahun 1952, Templar dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan yang baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Perang saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan mementeras ancaman komunis. Dan mereka akhirnya kita lihat mereka berjaya rakyat apabila perang saraf ini dilaksanakan rakyat telah membantu kerajaan British untuk memerangi komunis. Okey. Jadi inilah formula dan saya harap kamu dapat menghuraikannya. Formula ini bagaimana formula komunis adalah untuk apa? Formula komunis adalah usaha untuk menangani komunis. Sebenarnya dia ada banyak di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tetapi dalam buku teks ada 9 tetapi kalau soalan esei tanya ataupun soalan kebat tanya dalam soalan tu formula ini boleh diguna pakai dia sudah menyentuh keseluruhan usaha menangani ancaman komunis. Okey. Saya harap kamu boleh faham. Okey. Ingat, formula komunis adalah untuk menangani ancaman komunis. Okey. Kita lihat stimulus Maksudnya bahan rangsangan. Okey, usaha menangani ancaman komunis. Okey, sekiranya kamu buntu tiba-tiba ada gambar yang ditunjukkan, kamu boleh teliti gambar untuk memberi jawapan. Di sini kalau kamu lihat kempen bulan rakyat melawan penjahat. Inilah golongan lelaki dan wanita yang terdiri daripada rakyat rakyat biasa, rakyat yang bersama-sama mendaftar menjadi sukarelawan dan mereka ini menjaga kampung dan juga pekan ataupun bandar mereka daripada ancaman komunis. Mereka ini dibekalkan senjata dan diberi latihan menggunakan senjata. Mereka ini dikenali sebagai ahli home guard. Okey. Kemudian kita lihat operasi pasukan keselamatan. Okey, inilah kamu boleh berilah contoh Contoh-contoh pasukan keselamatan. Ingat, pasukan keselamatan kita terbagi kepada 3, iaitu polis, tentera dan juga home guard, sukarelawan. Home guard. Ini sukarelawan tadi Okey. Mereka ini kalau polis kita ada polis cawangan khas, kita ada polis hutan, polis wanita, special constable, itu polis Kemudian kita ada tentera Tentera kita ada pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth, kita ada Sarawak Ranger, itu adalah tentera. Kemudian kita lihat usaha memujuk, tadi memujuk, memujuk
ataupun memujuk tu maksudnya memberi tawaran pengampunan. Okey, cuba kamu perhatikan ni gambar ni. Okey, gambar ni daripada atas kapal terbang ya. Mereka kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah risalah tentang maklumat pengampunan, meminta ya anggota PKM supaya menyerah diri ya, kerana perjuangan mereka itu adalah sia-sia kerana rakyat Persekutuan Tanah Melayu tidak mahu menerima ideologi komunis ya. Kita tidak mahu menerima ideologi komunis ya. Jadi ya, mereka ini diberi maksudnya ya, risalah ini dituliskan ya, tawaran pengampunan ya sekiranya mereka menyerah diri ya. Okey, kamu lihat ini kapal terbang ini daripada pandangan atas ya. Ini pula adalah daripada kapal terbang ya. Kamu lihat ya bagaimana ya disebarkan. Kemudian yang kita lihat Radio Malaysia juga ya menawarkan pengampunan, pengumuman dibuat ya. Okey ya. Inilah risalah-risalah yang telah disebarkan ya, ditampalkan ya. Okey, kemudian penguatkuasaan undang-undang ya. Okey, kita lihat penguatkuasaan undang-undang ya. Kita lihat di sini. Okey. Yang dilakukan ya, pemeriksaan yang dilakukan ya, menahan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pergerakan Parti Komunis, mengetatkan undang-undang senjata ya. Boleh menggeledah kediaman, memagar kampung ya. Tengok mereka memagar kampung ya, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru. Inilah kampung baru ya. Pergerakan mereka itu dikawal. Okey. Supaya pergerakan ahli Parti Komunis itu tidak boleh berlaku ya. Okey. Kemudian kita lihat no to PKM, itu mengharamkan PKM dan juga rancangan bridge ya. Okey, kamu lihat. Okey, ini adalah gambar pembincangan ni kita panggil rundingan baling di Kedah yang dibuat di antara ini Tengku Abdul Rahman mewakili Persekutuan Tanah Melayu ya, dan ini adalah Cimpin dan ini adalah Rashid Mahyudin ya. Mereka ini adalah ahli Parti Komunis Melaya. Okey. Rancangan bridge ya. Rancangan bridge pula ya, dibuat oleh Sir Harrod Bridge ya. Di mana dalam rancangan ini ya dilancarkan oleh Sir Harrod Bridge ini ya. Apakah tujuan rancangan ini dibuat ya? Dia adalah untuk melumpuhkan organisasi atau organisasi Minuan ya. Minuan tadi yang menjadi tali barut kepada siapa? Kepada Parti Komunis ya. Mereka ini ya yang membekalkan ubat, makanan ya untuk Parti Komunis Melaya, dan mereka juga yang melakukan peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda ya, melakukan perisikan dan juga sabotaj ya. Macam mana mereka dapat bekalan makanan untuk Parti Komunis Melaya itu adalah dengan cara mengugutlah, pergi kepada rakyat ya, mengugut ya untuk dapatkan bekalan makanan ya, bekalan ubat dan sebagainya ya. Komunis sangat kejam lah ya. Okey. Kemudian kita lihat tadi ya, penghasilan kad pengenalan ya, sistem pendaftaran ya, pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan. Okey. Okey, inilah contoh kad pengenalan. Cuba kamu lihat ya. Cuba kita lihat. Federation of Malaya ya, identity card ya, kenyataan. Bawa kad ini ke mana-mana jua pun. Jaga baik-baik, tunjuklah bila diminta mata-mata yang berpakaian kerajaan. Maksudnya mata-mata di sini maksudnya polis ya. Okey, atau orang yang mempunyai surat kebenaran daripada pegawai pendaftaran atau yang mengeluarkan lesen atau penjaga hotel. Okey. Jadi inilah kad pengenalan dulu ya. Mula-mula dulu pada tahun 1948 hingga 60 waktu Persekutuan Tanah Melayu berada dalam keadaan darurat. Darurat disebabkan oleh siapa? Ingat darurat? Yang Tanah Melayu darurat kerana apa? Ancaman komunis ya. Okey. Kemudian kita lihat S adalah perang saraf ya. Kita lihat perang saraf. Apa itu perang saraf ya?
Perang saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis melalui usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Kita cuba kamu lihat ya. Pesuruhjaya tinggi British ya, memenangi hati rakyat ya. Okey. Untuk apa ya? Kita lihat ya, pada tahun 1952 Templar dilantik menjadi pesuruhjaya tinggi British di tanah Melayu. Ya, inilah Templar ya. Okey. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Perang saraf ini telah berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan memeteras ancaman komunis. Apa yang dibuat oleh Templar ya? Okey, Templar ya, dalam perang saraf ini dia mengadakan siri lawatan ya, berjumpa dengan rakyat ya. Kemudian dia melonggarkan syarat kewarganegaraan ya, membuka kewarganegaraan. Dia melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu ya. Langkah ini penting untuk menunjukkan bangsa yang bersatu. Kesannya ya, pada 14 September 1952 seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara ya, menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu ya. Selain daripada itu, dalam perang saraf juga dia mengadakan pilihan raya ya, Majlis Pembedaran Kuala Lumpur. Kemudian dia menawarkan hadiah wang tunai ya kepada siapa yang boleh menangkap cimping ya. Hadiah dia ya, siapa yang berjaya menangkap cimping ya boleh dapat wang ya, hadiah dia 250,000 ya. Kemudian dia juga dalam perang saraf ini memenangi kepercayaan orang asli, di mana ya orang asli ini nanti ya akan menyokong kerajaan dan juga mereka akan menyokong membantu kerajaan untuk menghapus komunis, sebab komunis tinggal di dalam hutan dan orang-orang asli ini mereka mahir di dalam selok belok hutan ya. Okey, jadi mereka boleh memberi menjadi perisik kepada kerajaan ya tentang pergerakan komunis di dalam hutan. Jadi ya, itu adalah usaha untuk menangani ancaman komunis. Kita menggunakan formula komunis ya. Dan sekiranya ada gambar ya, kamu boleh melihat, meneliti gambar. Kamu membuat analisa ya, meneliti gambar-gambar ini ya, kerana di dalam gambar-gambar ini terdapat jawapan. Ya, jangan biar kertas jawapan kamu kosong. Okey, sekarang kita akan lihat 6.4 kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Apakah kesan dia? Kita lihat dari segi aspek politik, kesannya dari segi politik, kesannya dari segi sosial dan penamatan darurat. Okey, kita lihat dulu kesan dari segi aspek politik ya. Okey, darurat ya. Darurat memberi kesan jangka panjang ya terhadap negara kita dari aspek politik dan juga sosioekonomi. Peristiwa darurat juga mempercepatkan usaha ke arah kemerdekaan. Okey. Dari segi aspek politik yang kita lihat, zaman darurat meninggalkan pelbagai kesan dari aspek politik seperti meningkatkan jumlah warga negara ya, kemudian penubuhan Malayan Chinese Association ataupun MCA dan mempercepatkan kemerdekaan ya. Ini dia ya, dan mempercepatkan kemerdekaan. Okey, kemudian dari segi sosial pula ya. Kita lihat dari segi sosialnya, zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat dan hubungan kaum terbatas dan meningkatkan jumlah kematian ya. Dia meningkatkan kos perbelanjaan, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Dia meregangkan hubungan antara kaum ya. Okey. Okey, sebagai contoh ya, kos, bila kita melihat tentang kos perbelanjaan ya, darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata darurat ya, purata kos darurat ialah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari.
Dengan itu ya, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk mementeras ancaman komunis. Ya, kerana komunis ya, dia selalu merosakkan kemudahan ya. Kemudahan ya nak membunuh dan sebagainya ya. Di samping itu ya, kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Ya, dari tahun 1950 hingga tahun 1953 pembelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Ya, kampung baru ini ya menelan belanja yang tinggi ya. Okey, kemudian kita lihat penderitaan ya. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat ya, apa yang berlaku ya, rakyat menghadapi penderitaan semasa zaman darurat ini ya. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Akhirnya ya, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi, harga naik ya. Sementara itu, peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang dan pelombong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan wang dan bekalan makanan. Ya, kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa mereka. Ya, penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperolehi bekalan keperluan kerana mereka terpaksa mematuhi peraturan ya, pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja ya kerana perintah berkurung. Okey, catuan bekalan makanan dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung ya kepada makanan seperti ubi kayu, keledek dan juga jagung ya. Okey, kemudian kita lihat meregangkan hubungan hubungan kaum ya, aspek sosial itu meregangkan hubungan kaum ya. Kita lihat apa yang berlaku ya, rancangan penempatan semula itu kampung baru didominasi oleh kaum tertentu ya. Kaum Cina ya telah dikumpulkan di kawasan pertempatan baru ya, manakala kaum lain di pertempatan lain. Pertempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu ya, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Ya, kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Hubungan demikian tidak memberi ruang kepada penduduk kampung baharu untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Okey. Untuk pengetahuan kamu ya, jumlah korban ya. Jumlah korban zaman darurat ya, kita lihat menyebabkan banyak ya, darurat ya telah menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban ya. Darurat telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu ya. Okey, kita lihat penamatan darurat. Okey, darurat bermula pada tahun 1948. Ya, kemudian penamatan darurat hanya berlaku pada 31 Julai 1960. Zaman darurat berlangsung ya selama 12 tahun dari tahun 1946 hingga 1960 ya. Untuk pengetahuan awak ya, darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban ya, kemusnahan harta benda dan membawa kepada kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa ya pada 31 Julai 1960. Dengan itu berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Ya, darurat meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosioekonomi. Darurat juga ya menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Tempoh darurat selama 12 tahun menyebabkan kesengsaraan, kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas serta menyebabkan penduduk dan anggota keselamatan. Tindakan komunis memusnahkan kemudahan asas serta menyerang penduduk dan anggota keselamatan menyebabkan keadaan huru-hara ya di negara kita ketika itu ya. Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memeteras komunis dan mengembalikan keamanan ya kepada negara. Bagi menghargai keamanan yang dikecapi ya, kita perlu ya sama-sama mempertahankan negara kita daripada ancaman
ancaman musuh ya. Saya harap ya kamu mendapat pengajaran ya daripada peristiwa ya keganasan komunis ya di negara kita ya. Okey. Sekarang ya kita lihat kita sudah tamat ya bab 6 ya. Kita sudah tamat membuat ulang kaji bagi bab 6 ya. Iaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat ya. Dan sekarang ya kita cuba melihat soalan latihan. Saya nak ya pelajar saya laksanakan tugasan ini ya dan hantar kepada saya sewaktu kelas bersemuka. Okey, soalan ini ya terdapat di dalam modul ya, modul yang telah saya berikan pada awak ya, modul Impro Cluster Sejarah ya. Bab 6 ya, dalam bab 6. Okey, soalan nombor 2. Okey, Pesuruhjaya British itu Sir Edward John telah mengisytiharkan pelaksanaan darurat pada tahun 1948. Okey, A, apakah peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat? Okey, 2 markah, berilah ya 2 isi ya. Okey, B, jelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komunis dalam menggugat keamanan dan kestabilan negara. Okey, apakah bentuk ancaman komunis ya? Okey, C, bincangkan kepentingan pelaksanaan undang-undang darurat. Ya, undang-undang darurat. Apakah kepentingan pelaksanaan? Okey, ini adalah soalan kebat tetapi kebat tertutup. Di mana ya kamu boleh dapatkan jawapan dia di dalam buku teks ya. Kepentingan pelaksanaan undang-undang. Kamu lihatlah apakah pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan untuk membenteras komunis dan apakah kebaikannya? Apakah kebaikan undang-undang tersebut? Okey, kepada penduduk ya, penduduk di tanah Melayu pada masa itu. Okey, saya nak lihat ya kebolehan kamu ya. Jawablah dengan menggunakan cara yang betul ya. Saya telah ajar kamu dalam kelas sebelum ini ya, dan hantar tugasan kamu ini ya sewaktu kelas bersemuka. Okey, itu saja untuk hari ini ya. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.